Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Zuhairi dan hari ini saya ingin kongsi tentang satu artikel yang saya pilih dari Akhbar News Straits Times yang bertajuk The Gift and Blessing of Buku Jalanan Congkit. Dalam artikel ini, wartawan Aznim Rohana Mat Yusof menyatakan bahawa apabila beliau sampai di sana, beliau ternampak ada lebih kurang 20 orang kanak-kanak yang berpakaian sekolah. Ada yang sedang makan, buat kerja rumah dan ada juga yang bersembang sesama sendiri. Beliau juga berkata bahawa mereka ini merupakan anak-anak yang tidak bernegara yang berketurunan Indonesia dan tidak mempunyai dokumen-dokumen identiti yang sah untuk membolehkan mereka bersekolah di sekolah-sekolah biasa. Apa yang dimaksudkan dengan status tidak bernegara? Ketiadanegaraan ialah istilah undang-undang di mana seseorang individu yang hilang status kewarganegaraan sendiri mahupun tiada hubungan pengakuan antara diri dan suatu negara tersebut. Kita boleh anggap mereka ni macam satu golongan yang tiada negara ataupun tiada identiti dekat negara mana yang mereka tinggal. Jadi benda-benda macam ni buat mereka tak boleh nak akses kepada sekolah-sekolah biasa untuk mereka belajar seperti kanak-kanak lain di sini. Sekolah ini diasaskan oleh Siti Rahayu Bahrain atau juga dikenali sebagai Cikgu Rahayu. Beliau pernah bertanya pada satu sekolah swasta rakyat Indonesia, boleh tak kanak-kanak ni belajar di sana? Dan beliau sendiri akan menanggung kos mereka. Tapi pihak sekolah itu menyatakan bahawa mereka hanya menerima pelajar dari keluarga yang berkejaya atau yang berstatus, di mana jauh sekali jika nak dibandingkan dengan anak-anak ini. Jadi Cikgu Rahayu pun mencari inisiatif sendiri dengan kumpulannya untuk membantu anak-anak ini bagi mendapatkan pendidikan awal. Jadi di situlah mulanya buku Jalanan Congkit. Sebelum kita bercerita dengan lebih dalam, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan adab itu sendiri. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, maksud adab ialah tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa, budi pekerti yang halus dan kesopanan. Jadi dari masa tadi, kita boleh simpulkan yang adab tu tak semestinya bercakap sopan dan menghormati orang tua, tapi tindakan dan usaha yang baik pun dikira sebagai beradab. Kalau kita lihat kenapa asalnya buku Jalanan Congkit ni dilakukan, kita boleh kata sebabnya ialah adanya sifat empati dan simpati terhadap kanak-kanak yang berada dalam status seperti mereka ini. Jadi, usaha dalam membantu orang yang memerlukan bantuan, lebih-lebih lagi dalam mencari ilmu, bagi saya merupakan budi pekerti yang amat baik. Ya, apa yang ditunjukkan oleh Cikgu Rahayu adalah satu usaha yang sangat baik dan perlu dicontohi. Dan kita juga perlu galakkan orang ramai untuk turut lakukan hal-hal seperti ini. Malah dari konteks agama pun, hal-hal seperti ini amatlah dituntut. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 36, ada menyatakan bahawa janganlah sekutukan Allah serta berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan lain-lain. Ayat ini sangat baik kalau kita hayati kerana mengikut para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala mengikat ayat tuntutan berbuat baik ini dengan ayat tuntutan agar tidak syirik kepadanya. Maksudnya, berbuat baik kepada orang juga merupakan tuntutan yang besar, seperti mana besarnya tuntutan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, dalil lain ada dalam surah Al-Maidah ayat kedua yang menyatakan agar kita perlulah bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan janganlah bertolongan pada melakukan dosa. Jadi, saya boleh simpulkan yang sebagai umat Islam, kita perlulah ambil kisah dari artikel ini sebagai inspirasi untuk kita tolong orang-orang keliling kita yang tidak bernasib baik. Saya jamin, fahaman agama lain juga amat menggalakkan hal ini kerana saya percaya mana-mana agama pun tidak ada yang akan menghalang pengikutnya dari melakukan amal kebajikan dalam masyarakat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi.